FLDP. Ada Foreign Labour Demand Portal. Adakah ia akan digunakan untuk menggantikan sistem pekerja asing yang ada? Nombor dua, tentang sistem NIS, keputusan kabinet tentang pelaksanaan sistem ini. Dan terakhir, tentang sesetengah aduan majikan mengenai harga yang tinggi untuk proses rekrutmen pekerja Bangladesh. So apa government plan to ensure tak ada monopoli dan hidden charges dalam tahun ini? Rakan media lain setuju saya jawab ni ya. Boleh jawab. Okey, baik. Foreign Labour Demand Portal ni saya mula bincangkan dengan pegawai saya di kementerian ya. Baik, latar belakangnya begini. Pertama, di bawah rancangan Malaysia ke-12 menjelang tahun 2024, 25 ke 24 itu shilling ataupun angka maksimum pekerja asing di Malaysia ni tidak boleh melebihi 2.4 juta. 2024 2025 2025. Okey, itu RMK 12 dari sudut perancangan guna tenaga ataupun tenaga buruh dalam segmen pekerja asing. Bahawa di Malaysia ini angka maksimumnya tidak boleh melebihi 2.4 juta menjelang 2025. Itu dari segi polisi besar. Sekarang kita ada berapa? Sekarang kita ada 1.5. Now 1.5 juta. Dan keperluan itu wujud kerana industri kita terutamanya yang nak dipulihkan selepas daripada pandemik COVID. Peladangan, buah sawit kena dipetik setiap 2 minggu. Kemudian perkilangan yang mula kena memenuhi tempahan dari seluruh dunia, dan kita memang terkenal dengan keupayaan sektor perkilangan dan sumbangan yang signifikan pada ekonomi. Pertanian, kemudian perkhidmatan ya, perkhidmatan ni pembantu rumah, pengawal, segala macam lah ya. Jadi sektor kritikal ini kami diberitahu oleh Bank Negara jika mampu kita permudahkan kemasukan pekerja asing untuk memenuhi demand ini, ia mampu memberikan sumbangan yang signifikan kepada GDP sehingga 1%. Bayangkan semalam Menteri Kewangan umumkan jangkaan economic growth tu pada 4.5. Kalau 1% mampu disumbangkan, dia menjadi sangat signifikan. Baik, caranya apa? Caranya adalah KDN dan juga sumber manusia kena bantu untuk memudahkan industri dan sektor ekonomi ini mendapat pekerja. Itu dia punya tema besar. Baik, buat masa sekarang kita laksanakan relaxation policy. Dan yang kedua, rekalibrasi iaitu immigration, membenarkan orang yang overstay tanpa dokumen mereka ni untuk daftar, cari majikan dan kita bagi kelulusan segera. Dan untuk setakat temu bual media ni kita buat, kita sudah mencatatkan sehingga 380,000 kelulusan. Bukan kemasukan sebenar, kelulusan lain. Dia kena bayar levy, dia kena buat pemeriksaan kesihatan, dia kena dapatkan single entry visa. Itu prosesnya. Yang kita lulus setakat ini 380,000, dan yang sudah pun masuk sekarang ini sekitar 123,000 sekarang ni ya. Baik. Tapi itu jauh daripada sasaran Jabatan Tenaga Kerja. Dia kata first quarter ni demand pekerja adalah sehingga 518,000. Sebab mereka yang engage dengan industri, bukan KDN. Okey, baik. Foreign Labour Demand Portal ini adalah idea untuk kerajaan sebelum kita berurusan dengan 15 negara sumber yang membekalkan tenaga kerja. Alangkah baiknya kita dapat wujudkan satu portal yang mencatatkan semua data tentang demand. Misalnya sektor pertanian perlu berapa? 75,000. Sektor pembinaan contohnya perlukan berapa? 120,000 misalnya. Contoh-contoh itu bukan kesebenar, saya contohkan ya. Dan apabila demand portal ini boleh diakses oleh Indonesia, oleh Bangladesh, oleh Nepal dan oleh negara sumber yang lain, dan mereka pula kita minta adakan supply demand. Mereka ada misalnya pekerja yang bersedia untuk dihantar ke Malaysia
dalam sektor pengawal keselamatan misalnya, dia ada 30,000. Ataupun dalam sektor pembinaan dia ada 231,000. Dia masukkan dalam supply portal. Jadi kunjungan saya ke Nepal, ke Indonesia dan ke Bangladesh dengan menemui rakan sejawat saya, ke semua negara sumber ni committed untuk mewujudkan portal supply dan kita wujudkan portal demand. Jadi bila semua sistem ni interact, itu akan menjimatkan masa dan itu akan menjimatkan kos. Okey. Yang lain tidaklah. Yang lain misalnya visa dia kena bayar. Itu tetap. Itu peraturan antarabangsa kan. Health screening itu tetaplah. Tapi demand and supply ni mereka bercakap antara satu sama lain di antara kita dengan negara sumber. Ini buat masa sekarang adalah untuk kita berkomunikasi dengan negara sumber bahawa kamu boleh tahu terus bahawa ini keperluan kami sekarang. Ya, baik. Proses seterusnya, yang soalan yang ketiga tadi adalah soal kos yang begitu tinggi. Ya, yang kita tengok ya, kita ada majikan. Kita ada beberapa stakeholders dalam isu ni ya. Ada majikan, ada kerajaan. Kerajaan maknanya Sumber Manusia dan KDN sebagai agensi kawal selia dan segala undang-undang. Ada juga pekerja asing, itu stakeholders. Stakeholders yang keempat adalah recruitment agent. Di negara kita, Jabatan Tenaga Kerja telah melantik hampir 900 recruitment agent. Okey, buat masa sekarang ni ya, sekarang ni. Di negara sumber pun ada recruitment agent. Okey ya. Tapi prinsip pengambilan pekerja asing di bawah kerajaan baru sekarang adalah kita akan kurangkan migrant cost pekerja asing, cost untuk pengambilan pekerja asing, dan kita akan speed up the approval process. Itu komitmen kita. Ini akan guided. Dan yang ketiga adalah kita akan go digital, supply and demand. Okay. Ya, ini adalah fungsinya. So as we go along, okay, sudah tentu beberapa kepentingan stakeholders ini akan kita ambil kira lah. Tapi keutamaan kita adalah rakyat Malaysia sama ada majikan, kalau mereka perlukan pekerja, mereka boleh dapat jaminan sekarang bahawa mereka boleh dapat dengan kelulusan yang cepat dan kos yang rendah. Okey, itu dulu. Baik ha? Apakah ada elemen monopoli? Jawapannya tidaklah. Buat masa sekarang ni, sebab saya sebut tadi beberapa stakeholders yang ada kan. Saya cuma nak sebut dari sudut apa yang berlaku depan sekarang.